Itu dia serba sedikit antara tetamu yang sebenarnya kita nak bawakan istimewa hari ini berkongsi inspirasinya. Ini dia Puan Anja Julia Abu Bakar. Sedap namanya. Kan Anja. Semanja wajahnya. Terima kasih bersama dengan kami dan ucapan tahniah daripada kami kepada Anja untuk anugerah yang pastinya satu pencapaian yang tertinggi boleh dikatakan. Bagaimana dengan faktor pendorong seperti mana yang kita tahu keadaan sekarang ini, mereka yang memerlukan betul-betul kan pemahaman tentang haid remaja ni pastinya mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sukar untuk dapat info seperti mana kita di sini kan. Benar. Jadi macam mana Anja sepanjang Anja melaksanakan sukarelawan ini? Okey, saya bermula secara orang kata hobi. Maksudnya macam kita masuk macam test sajalah, macam kita nak perkenalkan produk sebenarnya sebab sebagai seorang usahawan of course kita nak kenalkan produk. Tetapi bila tahun Ogos 2012 dapat liputan tentang produk kami lah. Jadi saya tak langsung menarik perhatian NGO di luar sana untuk kata produk ni unik sebab produk yang guna semula, boleh basuh dan diguna semula. Jadi baru kata kalau Puan boleh tak sponsor untuk ada adik-adik di pedalaman ni yang mana mereka ni perlukan tolong wanita. So saya kata macam kita tak terfikir lagi, rupanya memang ada adik-adik yang memang tak pergi sekolah, dia ponting sebab tak ada akses untuk tolong wanita. Itulah bertitik tolak dari situ bila orang kata kita dapat tahu maklumat terbaru tentang isu-isu ni dan dari situlah orang kata peristiwa November 2012 itulah yang menyebabkan 2013 Januari saya lancarkan kempen Girl Empowerment yang mana setiap pembelian tuan wanita tu kita akan allocate satu set untuk kita sponsor. So hari ini dah lebih 3,000 sebenarnya kita dah sponsor. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan dapat bantu. Betul. Dan pastinya ini merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk sama-sama memberi ilmu pengetahuan bagaimana sebenarnya perlu untuk golongan remaja ini menjaga kebersihan diri mereka. Dari segi cabaran, sebab kita tahu cara berbeza. Kalau di bandar itu kita secara automatik ada ilmunya. Tetapi untuk memahamkan kepada golongan remaja dalam kawasan pedalaman, terutamanya orang asli, bagaimana cabarannya? Okey, cabaran dia kita maklum kalau di bandar mereka memang mendapat pendedahan. Banyaklah daripada tapi di luar bandar, terutama di pedalaman yang deep rural ni dan juga di kawasan orang asli yang di dalam ni, mereka sama ada yang ibu mereka akan educate, ada juga yang kawan-kawan. Tapi yang paling saya tak boleh lupakan bila dia umur 13 tapi dia punya konsultan tu umur 11 tahun. Kata yang 11 tahun tu pun tak period lagi. Tapi dia pasal dia dengar kakak dia, mak dia educate kakak dia. Ada pengalaman orang lain. Dia pula educate kawan dia. Jadi baru kita tahu yang masing-masing bila dia orang punya cara dia uruskan tu berlainan. So that's why kita create satu modul dan kita juga latih belia wanis orang asli sebab mereka ada 18 tribe, different bahasa. Kalau saya ajar, saya cakap kadang laju. So bila kita latih tu baru kita nampak ada orang kata banyak perubahan bila dilatih oleh kakak-kakak mereka lah. Tadi Anja ada cakap kan mereka menggunakan kaedah yang berbeza untuk bagaimana memproses dan juga kan untuk kebersihan haid mereka. Jadi apa cara mereka? Kita nak tahu juga, kita cara di bandar ni apa yang kita belajar pada peringkat awal je kan? Cara mereka bagaimana untuk membersihkan? Saya dapat yang saya belajar lah kita turun di lapangan ni, mereka ni bila saya tanya macam mana you handle pet, contohlah kalau pakai pet. Jadi rata-rata memang mereka basuh dan sama ada ditanam ataupun dibakar. So saya kata macam nak tahulah apa relevan dia, nak tak buang aja. Dan mungkin faktor diajar oleh datuk ni mak nenek dia mereka yang turun-temurun yang maksudnya makanan mereka daripada alam. So mereka sepatutnya hargai yang alam tu dengan cara itulah cara terbaik dia orang kalau untuk penjagaan tu. Tolong wanita tu dah basuh, dia tanam ataupun dia bakar lah. The way the respect kan. Bagi saya nilai murni tu baguslah. Tapi kalau tak ada pet sebelum ni, mereka pakai apa? Menggunakan bahan katanya semula jadi seperti. Memang ikutkan mostly semua dah pakai toilet wanita moden. Cumanya mereka yang tak ada akses ni maksudnya tak mampu langsung walaupun harga RM4. Jadi saya difahamkan mereka memang guna orang kata tuala ke kain ke apa, tapi yang mengejutkan di pedalaman Sabah Sarawak ni
bila saya dapati ada yang menggunakan sabut kelapa, dia letak dalam stokin bersih lah kan. Tapi tak terfikir pun akan ada masih ada orang kata tak abad 21 ni menggunakan kaedah kuno tu. Ya Allah, kan kita tak dapat bayangkan macam mana kan keadaan. Ada tak perubahan dari sudut fizikal mereka ataupun kesihatan mereka jika mungkinlah informasi daripada Anja sendiri kan, jika mereka tidak menguruskan haid tu dengan betul, apa kesannya terhadap seseorang tu? Dari segi penjagaan tu memang bagi saya even dia dalam pedalaman dia masih ada orang yang senior dia ke kakak dia ke cikgu dia yang membantulah, tetapi dari segi orang kata mentality tu lain. Pemahaman mungkin dia lebih cepat sensitif sebab kurang ilmu, tak sampai kan, jadi macam kurang pendedahan, so kadang-kadang dia ada banyak salah tanggapan. Tapi bila kita bersama tu, saya kata contoh apa pantang kalau macam bila period tu, kadang seronok juga dengan perkongsian mereka. Oh pantang tak boleh minum air sejuk, oh pantang macam ni, ada yang kata tak boleh mandi. Saya kata kenapa pula tak boleh mandi, period lah kena lagi banyak mandi, contohlah. So ada kadang-kadang baliklah fakta dan juga mitos mereka. Wow. Tapi kalau diikutkan dari segi sudah lama untuk memberi pendedahan ilmu ini kepada golongan remaja di sana, nampak tak perubahan mereka yang mereka sekarang ni dah boleh menerima lebih menjaga kebersihan diri? Okey. Sebenarnya bila kita kita tackle isu sosial yang kita tackle adalah untuk menangani absenteeism. Sebab bila dapati mereka ketinggalan 5 ke 7 hari seminggu sebulan, bila datang period itulah, bila datang ni sebab tak ada access, dia pakai tuala sudah tak confident nak pakai pergi ke sekolah. Jadi kita lebih monitor kepada tak ada lagi absenteeism due to tak ada aspek tu sendiri. Jadi tapi yang kita nampak kepada behavior change, itu yang ambil masa 3-5 tahun untuk nampak, yang mana pelajar yang kita tackle 2017 dulu, hari ini semua dah tingkatan 5. Maksudnya 100% mereka dah tak ada yang drop out. Sebab kebanyakannya menurut pengetua dulu memang 20-30% akan drop out bila masuk sekolah menengah. Tapi alhamdulillah yang kita daripada 2017 tu, hari ini semua mereka semua memang 100% dah tingkatan 5 kan, sebab kalau mereka tak ada pengurusan dulu, waktu datang period je kena cuti kan, kena posting. Ada yang saya dengar memang nak mengandung saja, mereka dah berkahwin lah, memang nak kena mengandung saja, sebab bila mengandung tak perlu guna tuala wanita. Betul. Sampai ke tahap itulah nak jimatnya kan, sebab sukar kehidupan mereka, sukar nak makan nak minum pun kena catur wangnya, apatah lagi untuk beli tuala wanita dan sebagainya. Satu inisiatif yang amat baik sehinggalah dianugerahkan Commonwealth Points of Light yang telah pun ditandatangani oleh mendiang Ratu Elizabeth sebelum kemangkatannya. Mungkin boleh ceritakan pengalaman dan juga perasaan selepas dinobatkan anugerah itu? Okey, sebab mendiang Ratu Elizabeth sendiri yang memulakan orang kata anugerah Commonwealth Points of Light, yang mana nak mengiktiraf aktivis-aktivis dari semua 54 negara Commonwealth seluruh dunia. Jadi sejak 2018 tu dia dah anugerah kepada 231 aktivis dan saya merupakan orang yang terakhirlah 231 tu. Jadi orang kata saya tak tahu pula kewujudan sehingga diberitahu oleh wakil British High Commissioner di Malaysia lah, yang mana pemilihan semua dibuat oleh daripada pejabat menteri, Perdana Menteri di UK sendiri. Dan bila saya tanya macam mana jumpa, sebab ramai kan 54 buah negara, Google. Saya pun macam tak sangka besar kuasa sosial media tu. Bila ialah dan mereka decide memilih saya untuk jadi penerima. Terima kasih juga liputan-liputan yang telah pun dilakukan kan sepanjang aktiviti dilaksanakan oleh pihak Anja dan juga tim. Ini antara inisiatif yang dibantu. Apa perasaan Anja dan juga tim dan bagaimana masa depannya untuk mereka? Adakah rancangan-rancangan untuk program-program lain yang telah pun dirancang pada kali ini untuk membantu mereka bukan sahaja pada peringkat yang memahami konsep haid remaja dan mungkin angle-angle yang berbeza? Okey, sebenarnya anugerah ni bukan macam untuk saya sendiri, tapi kita rasa macam penat lelah kita turun padang lapangan dah kata 10 tahun ni, 2012 ni, rasa macam bukan berbaloi tapi macam memberi motivasi untuk kita melangkah lebih jauh. Benda yang orang kata yang impossible dah become possible, yang mana lanjutan dari itu kita dah dihubungi oleh banyak pihak, terutama dah ada partnership untuk kempen kemiskinan haid di South Africa dan juga jemputan juga untuk ke Amerika Syarikat tahun depan. Maksudnya tak sangka isu ni isu global, dan saya dapati di South Africa sendiri 6 juta
remaja yang drop out sebab tak ada akses tolong wanita. So dia nak replicate macam mana kita jalankan kempen yang 10 tahun ni, just macam kita sebagai role model lah. Dia macam dah ada model dan template kan. Jadi digunakan mungkin ada sedikit budaya yang berbeza lah yang nak tukar sikit. Masya Allah. Tapi bagaimana mungkin ianya juga boleh mencetuskan inspirasi lah. Kalau kita lihat hari ini, kejayaan hari ini pastinya akan menyuntik semangat kepada golongan-golongan wanita yang juga turut sama nak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Bagi saya lebih kepada passion, know what you want, apa yang anda nak lihat. Contohnya kalau anda lebih kepada ada pengalaman macam dibantu katalah dalam perniagaan, contoh sebab saya pun usahawan. Jadi mungkin ambil langkah bagaimana cara kita nak bantu orang lain pula. So macam saya, sebab personally saya pernah rasa perasaan drop out tu. Masa umur 21 saya pernah drop out daripada college. Tapi adik-adik ni umur 13-14 dah drop out. Dan tak, sebab kita anak bandar, ni pedalaman, siapa yang nak bantu tu. So saya rasa macam bertanggungjawab sebab macam jauh lagi perjalanan mereka nak menghabiskan sekolah tu. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Anja. Sebenarnya Anja membuka satu lagi gambaran yang lebih berbeza kan bila kita melihat pada kesusahan mereka. Tak sangka isu ini sebenarnya isu global. Bukan di Malaysia saja, malah di South Africa, Amerika juga kan. Katanya nanti kita harapkan agar perancangannya dipermudahkan. Amin insya-Allah. Terima kasih Puan Anja Julia Abu Bakar selaku sukarelawan yang bersama dengan kita pada hari ini untuk kesedaran kesihatan haid remaja.